Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang pasti kita suka. 1MDB akhirnya saman pengarah petro Saudi firma guaman UK sebanyak US dollar 1,83 bilion. Wow. Kita ucapkan tahniah syabas kepada 1MDB kerana berani menyaman pengarah petro Saudi dan firma guaman UK ini dengan nilai yang cukup baik, cukup besar bagi memulihkan image 1MDB dan memulihkan kedaulatan 1MDB, juga memulihkan Malaysia. 1MDB mahu mendapatkan wang daripada Patrick Mahoney dan sebuah firma guaman di UK. Apa ceritanya sehingga 1MDB menyaman 1,83 US dollar bilion ini? Wah, ini kalau dalam nilai ringgit Malaysia lebih kurang dalam 5 bilion ringgit. Wow, ini memang luar biasa dan hebat. 1MDB memulakan tindakan undang-undang untuk mendapatkan sejumlah lebih US dollar 1,83 bilion atau RM 8,9 bilion ringgit. Wow, ini hebat. Lebih 8,9 bilion ringgit daripada bekas Ketua Pegawai Pelaburan Petro Saudi International Ltd, Patrick Mahoney. Saman itu turut menamakan sebuah firma undang-undang UK yang terkenal yang berpengkalan di London sebagai defendant kedua. Ramai netizen yang gembira dengan tindakan berani 1MDB ini. Kata mereka, cepat dapatkan semua uang Malaysia yang telah dicuri, disakau oleh pelbagai firma, pelbagai orang persendirian ini, kata mereka. Dengan nilai uang 89 bilion itu, pasti dapat membantu ramai orang membangunkan Malaysia. 1MDB mendakwa kedua-dua defendant terlibat dalam satu rancangan membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak, ahli perniagaan dikehendaki Low Tiap Jo, CEO Petro Saudi International Tariq Obaid, bekas CEO 1MDB Casey Teng dan beberapa yang lain hingga menyebabkan kerugian pada syarikat. 1MDB juga mahukan suatu pengisytiharan bahawa Mahoney dan firma guaman berkenan adalah pemegang amanah konstruktif bagi dana berjumlah US dollar 1,83 bilion bersamaan dengan RM 8,9 bilion ringgit dan mahu mahkamah memerintahkan mereka membayar balik kepada syarikat. 1MDB juga menuntut Mahoney membayar balik US dollar 33 juta kerana didakwa secara sedar menerima wang yang merupakan sebahagian daripada wang yang disebut daripada 1MDB pada tahun 2009. Saman itu difailkan oleh Lim Chi Wei Partnership bagi pihak 1MDB. Pengurusan kes dijadualkan esok. Pada bulan lalu, Tariq dan Mahoney dilaporkan akan dibicarakan di Switzerland kerana didakwa terbabit dengan aktiviti penggelapan wang yang didalangi oleh Low. Saudara, ini satu perkara, berita laporan yang amat kita senangi. Harap kita 1MDB berjaya, negara Malaysia berjaya mendapatkan semua aset, semua uang 1MDB yang telah lesap itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Tuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis boleh cemar imej bersih PAS, kata penganalisis. Saudara-saudara sekalian, nampaknya imej bersih PAS selama ini kini mula sedikit demi sedikit tercalar dan mula pudar. Kalau dulu ianya bersinar-sinar, bak sinaran seputih bersihnya. Tapi kini dengan pelbagai isu, terutamanya tuduhan
yang sedang dihadapi oleh anak Menteri Besar Perlis, yang mana mereka hanya baru berkuasa lebih kurang 2 tahun di Perlis. Telah pun ada tuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis ini, telah pun mencemarkan imej bersih PAS itu, memudarkan kilauan PAS yang sudah dikatakan selama ini bersinar bersih. Sedikit demi sedikit, mula pudar. Dan tak tahulah, adakah para penyokong PAS walaupun masih lagi melihat sinarnya dalam beberapa waktu atau tahun ini. Karena ini baru 2 tahun. Ada 3 tahun lagi. Apa yang jadi, kita pun tak tahu. Sehingga seperti kata Puat Zarkasi, nasib baiklah Perlis itu negeri miskin, kata Puat Zarkasi. Kalau kaya, entah apa jadi, katanya lagi. Dan kata Puat Zarkasi, mungkin itu yang akan membuatkan Perlis terus mundur, katanya. Kata penganalisis politik, tuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis itu telah atau boleh mencemarkan imej bersih PAS. Azmi Hassan dan Mazlan Alik berkata, sehingga kini PAS tidak pernah dikaitkan dengan rasuah, tapi kini telah mula dikaitkan. Penganalisis berkata, pendakwaan terhadap anak Menteri Besar Perlis, Syukri Ramli, atas pertuduhan memalsukan tuntutan, boleh menjejaskan reputasi PAS sebagai parti bersih. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, PAS sebelum ini dilihat tidak tercemar dengan rasuah ketika berada dalam kerajaan, tidak seperti parti lain yang pemimpin mereka dihadapkan ke mahkamah. Berdasarkan senario itu, katanya, bukan saja Perikatan Nasional PN akan terkesan, PAS yang dikenali sebagai parti bersih juga akan terjejas. PAS akan merasa sukar untuk bercakap mengenai rasuah selepas ini, katanya lagi. Jadi kalau selama ini PAS mempunyai peluru untuk menembak musuh-musuh politiknya dengan rasuah, dengan penyalahgunaan kuasa, dengan peluru, menggunakan isu-isu seperti Najib dan sebagainya, kluster-kluster mahkamah dan sebagainya, kini PAS sudah kehilangan peluru yang berguna itu. Peluru yang sering kali digunakan itu sudah tidak boleh digunakan lagi, kerana mereka akan merasa sukar untuk bercakap lagi mengenai kes rasuah selepas ini. Semalam, Syafiq Syukri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan, mengemukakan tuntutan palsu lebih RM19.000 untuk menyediakan minuman bagi kegunaan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail, pada Februari lalu. Azmi yang juga fellow Majlis Profesor Negara mencadangkan, ahli PAS patut mendesak Syukri berundur bagi mengelakkannya terus memalukan parti itu. Syukri juga Pesuruhjaya PAS Perlis dan pengerusi Perikatan Nasional Negeri. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia turut senada perkembangan itu mungkin memberi kesan negatif terhadap PAS, memandangkan kes rasuah dalam PN sebelum ini sering dikaitkan dengan Bersatu. Selama ini yang kita hanya dengar dikaitkan dengan kes-kes penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah, hanya mengaitkan parti Bersatu. Lebih-lebih lagi, kluster mahkamah. Sebelum ini PAS tidak masuk pun. Tapi sekarang, PAS sudah kini terlibat sama. Beberapa pemimpin Bersatu terbabit kes rasuah, seperti Presidennya Muhyiddin Yassin, ahli majlis pimpinan tertingginya Wan Saiful Wajan. Tetapi Mazlan berkata, tidak adil untuk memaksa Syukri melepaskan jawatan Menteri Besar, memandangkan kes itu hanya membabitkan anaknya. Lain cerita jika Menteri Besar itu yang didakwa. Ini anaknya didakwa, tidak menjejaskan tugasnya sebagai Menteri Besar, kata beliau lagi. Namun netizen menyanggah kata-kata itu, kata-kata Mazlan. Mereka kata, bagaimana anaknya itu boleh terkait pula dengan kes rasuah? Itu
amat boleh mengganggu kerana ada yang cuba mengaitkan menggunakan kes anaknya itu untuk dijadikan peluru bagi menembak Menteri Besar Perlis. Itu yang mereka tuntut supaya Menteri Besar Perlis segera letak jawatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan permohonan daripada Muhyiddin supaya kes ditangguh sebab kepentingan awam yang kuat. Kali ini Muhyiddin pula nak tangguh kes beliau. Apakah kesnya sehingga mau ditangguh lagi, nak tangguh lagi sampai bila barulah diteruskan. Saudara-saudara, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, kes salah guna kuasa dan penggubahan wang haram terhadapnya tidak sepatutnya diteruskan sementara menunggu pelupusan permohonan semakannya atas alasan terdapat kepentingan awam yang kuat. Bagaimanapun, pihak pendakwaan menyanggah permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menangguhkan kesnya di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebagai usaha untuk melengahkan kesnya dibicarakan di mahkamah itu. Dua hujah yang bertentangan ini dilihat dalam affidavit yang difailkan bulan ini berhubung permohonan Muhyiddin menangguhkan kesnya di Mahkamah Session sementara menunggu pelupusan permohonan semakannya di Mahkamah Rayuan untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Janawi Bawah. Menurut affidavit Muhyiddin yang difailkan di Mahkamah Session awal bulan ini, ahli Parlimen Pagoh itu menyebut mengenai keadaan istimewa untuk mewajarkan penangguhan kesnya. Dia berkata ini kerana jika Mahkamah Rayuan pada 9 Julai depan membenarkan permohonan semakannya, ia bermakna status untuk dia dilepaskan dan dibebaskan akan dikembalikan. Justru itu terdapat kepentingan awam yang kuat dalam kes saya untuk mewajarkan prosiding-prosiding di mahkamah yang mulia ini tidak diteruskan sementara pelupusan permohonan semakan tersebut, kata Muhyiddin. Tambah Muhyiddin lagi, permohonan semakan itu melibatkan perkara kepentingan awam. Kerana melibatkan isu sama ada Mahkamah Rayuan hanya mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan di mana Mahkamah Tinggi membuat keputusan selepas perbicaraan penuh. Pengerusi Perikatan Nasional itu merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan salah guna kuasa, keputusan itu tidak dibuat dalam perbicaraan kerana kes berkenaan belum selesai di Mahkamah Session. Bagaimanapun, dalam affidavit untuk menentang permohonan penangguhan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zende Lim Wai Kiong mendakwa Muhyiddin cuba melengahkan kesnya daripada diteruskan di Mahkamah Session. Sebaliknya, permohonan Muhyiddin merupakan satu langkah atau percubaan untuk melengahkan kes ini didengar dan dibicarakan oleh Mahkamah Session yang mulia ini dengan pemfailan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan. Walaupun rayuan responden di Mahkamah Rayuan telah diselesaikan pada 28 Februari, kata pendakwa dalam affidavit yang difailkan semalam. Satu komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini tentang isu ini, Purple Mouse 7378 kata,
Cuba abah kau untuk lambat-lambatkan kes perbicaraan. Cubaan itu, abah kau tak tidur malam bila perbicaraan dimulakan. Sabit kesalahan, penjara dan denda. Boleh setempat dengan bosku, kata Purple Mouse. Jadi, nampaknya netizen kurang bersetuju dengan tindakan Muhyiddin memohon supaya ditangguhkan kes beliau itu dengan alasan kepentingan awam yang kuat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim checkmatekan Perikatan Nasional Pembangkang. Apabila Anwar Ibrahim bertanya satu soalan yang sukar dijawab oleh mereka. Anwar Ibrahim kata, adakah Perikatan Nasional mahu terus subsidi orang kaya, warga asing? Penyasaran subsidi diesel bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat. Sebaliknya ditujukan kepada golongan kaya dan warga asing yang telah lama menikmati subsidi daripada bahan bakar berkenaan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bertanya, kenapa Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin sibuk pula menentang penyasaran subsidi? Dia nak pertahankan siapa? Kata Anwar Ibrahim. Kita tekankan penyasaran subsidi ini untuk menarik subsidi dari golongan kaya dan warga asing. Jadi, persoalan sekali lagi daripada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ialah siapa atau dia ataupun Hamzah Zainuddin nak pertahankan siapa? Siapa yang cuba dipertahankan? Adakah Perikatan Nasional mahu terus subsidi orang kaya dan warga asing? Persoalan daripada Anwar Ibrahim ini, persoalan yang patut dijawab dengan segera oleh Perikatan Nasional. Kata Anwar Ibrahim lagi, diesel tidak digunakan majoriti rakyat dan bagi golongan terkait seperti pemandu teksi, peniaga kecil, nelayan. Semua diberi pengecualian dan bantuan untuk menampung kenaikan kos itu. Katanya membidas kenyataan Hamzah yang mengkritik penyasaran subsidi itu. Beliau berkata, syarikat-syarikat besar pula dipantau bagi membendung kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Adakah Perikatan Nasional PN akan terus memberi subsidi kepada orang kaya dan warga asing jika mereka berkuasa? Jawab itu dulu, kata Anwar Ibrahim. Persoalan ini patut dihadam oleh semua orang dan difahami dengan mendalam daripada semua orang. Itulah yang akan menggusarkan rakyat, katanya kepada wartawan Malaysia kini pada sidang media bagi mengakhiri siri lawatan ke Jepun hari ini. Media baru-baru ini melaporkan Hamzah mendakwa pengumuman Anwar Ibrahim menimbulkan rasa kurang senang orang ramai serta gagal menyatakan secara tepat bila subsidi akan dihapuskan. Anwar berkata, secara prosedur, lazimnya Perdana Menteri akan mengumumkan dasar dan menteri berkaitan akan memberikan butiran dan tindakan susulan. Kata Anwar Ibrahim, Hamzah Zainuddin pernah jadi menteri. Tapi kenapa pula dia tanya soalan seperti itu? Benda ini dilakukan sejak sebelum merdeka, kata Perdana Menteri. Jadi, adakah itu sekadar satu retorik atau sekadar bertanya tapi sudah tahu? Malu-malu bertanya tapi sebenarnya sudah tahu. Selasa lepas, Anwar Ibrahim mengumumkan jemaah menteri bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi ke atas diesel yang melibatkan pengguna di Semenanjung, dan subsidi itu melibatkan 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi. Penyasaran bersubsidi diesel itu bagaimanapun tidak melibatkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Ada beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini, ialah apabila beberapa orang juga turut bersetuju bahawa ini sajakah level pembangkang yang ada. Terang dan jelas buat yang kaya dan warga asing.
Itu sangat senang difahami, kata netizen Mr. Sakau. Beliau membidas kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, yaitu Mr. Sakau kata ini sajakah level pembangkang yang ada. Terang dan jelas pun penerangan daripada Anwar Ibrahim. Subsidi itu ataupun terang dan jelas apa yang dinyatakan adalah buat untuk orang kaya dan warga asing. Bukan susah pun untuk difahami. Tapi biasalah ada orang yang sengaja untuk tak mau faham dijadikan bahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.